إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertamanya syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita diberi peluang, diberi masa dan diberi kesihatan yang baik untuk kita menyambung perkongsian kita di dalam ilmu faraid. Seperti mana yang selalu saya sebutkan, maknanya kita akan teruskan perkongsian ini selagi mana ada yang sudi lah, ada yang sudi. Maknanya kalau selepas ini kita habis ilmu faraid, kita akan sambung yang berkaitan dengan pusaka lah. Saya ingat kita akan sambung bahagian instrumen lah. Instrumen ni contohnya kita akan bincang tentang hibah wasiat. Tak tahulah kalau masuk bab tu ramai pula yang datang. Tapi tak apa. Sebab memang saya silibus saya memang faraid datang dululah. Faraid datang dulu baru kita boleh rancang. Kalau tak faham faraid, perancangan tu dia jadi macam mungkin tidak tidak menepati yang sebenar lah. Dia kena berasaskan pemahaman tentang faraid terlebih dahulu. Dan tajuk yang terakhirnya ialah tentang tajuk malam ni, tajuk takharuj. At-takharuj ataupun kita panggil melepaskan hak, menolak hak ataupun menarik diri daripada menerima hak di dalam pembahagian harta pusaka. Dia ada satu lagi tajuk tentang al-mafqud. Al-mafqud ni tentang waris yang hilang. Tapi tajuk waris yang hilang ni dari sudut pengiraan faraid dia, di Malaysia ni kita mengamalkan waris yang hilang tu dikira sebagai hidup sehinggalah dibuktikan hilang. Jadi dia tidak timbul sangat isu pengiraan faraid, dia lebih kepada isu pengurusan. Jadi saya masukkan tajuk al-mafqud tu di dalam tajuk pengurusan. Pengurusan tu dalam bab 3 kalau ikut presentation saya, maknanya mula-mula faraid, yang kedua instrumen, yang kedua pengurusan, yang ketiga pengurusan. So salah satu yang diuruskan ialah tentang waris yang hilang. Itu saya kemudiankan. Macam tu. So itu cara saya bina silibus lah. So kira takharuj ini adalah tajuk yang terakhir di bawah bab yang pertama, iaitu bab faraid. So tajuk takharuj ataupun saya memelayukan tajuk tu kepada tolak hak, saya ada bagi nota di dalam link. Dia pergi kepada pub HTML tu, so boleh lihat pada link yang saya bagi di Facebook tu, dan boleh print dan boleh cetak dan boleh juga download. Sebenarnya masa kita print tu kita pilih save as PDF. Save as PDF tu dia akan jadi download lah sebenarnya. Sebab program pub HTML tu kalau saya nak buat download saya kena bayar. Saya tak nak bayar-bayar ni. Saya nak free-free je. So kita gunakan yang free je, tapi kita boleh manipulate benda tu. Kita pilih print tapi kita pusing balik, kita save as PDF. So kita boleh masuk lah, maknanya nota tu disimpan dalam bentuk PDF. Dan saya berdasarkan kepada ringkasan daripada buku yang saya tulis lah. Buku ni, dan buku ni pun saya tak cetak banyak, dan saya maknanya cetakan tu sudah pun habis yang bercetak, dan saya lepas ni mungkin saya akan ulang cetak. Saya tak cetak banyak sebab saya cetak based on demand saja, tapi dalam e-book adalah, tapi tak apa, memahami nota tu pun sudah memadai lah kot. Cuma yang berminat untuk buat koleksi buku mungkin lepas ni boleh belilah buku saya buat setiap
setiap topik saya buat satu tajuk kan, jadi banyak buku dan tapi sebenarnya buku tu nipis sajalah, itu style penulisan masa zaman PKP dulu. So, saya share screen, kita tengok pada slide. So, saya ada tulis alamat email saya, kod ada apa-apa saya takut slide saya tu tersebar lah sekali, tak tahu alamat macam mana nak dihubungi penulis ataupun pembuat slide tu, jadi saya buat email lah kod. Kalau tersebar pun, maknanya kalau ada penambahbaikan ataupun teguran tu boleh email kepada saya lah. So, takharush. Takharush ini berasal daripada kata kerja kharaja. Kalau yang belajar bahasa Arab, dia fahamlah kharaja. Kharaja ni bermaksud keluar. Kharaja, keluar. Itu di sudut apa kita panggil bahasa dia. Kharaja tu keluar kan. Dakhala masuk, kharaja keluar. Dari segi istilahnya, takharush ini ialah seorang ataupun ramai waris menarik diri dari mengambil harta pusaka sama ada berserta balasan ataupun tanpa balasan. Sama ada seorang waris ataupun ramai waris, dia menarik diri. Bila dia tarik diri, maknanya hak dia itu diberikanlah kepada seorang. Dia tarik diri, maknanya dia tak mau harta pusaka tu. Dan dia tarik diri itu sama ada adanya balasan diberi kepada waris yang tarik diri tadi, bil iwad, dengan adanya balasan ataupun kita panggil apa, imbalan ataupun imbuhan, ataupun tanpa balasan. Ini adalah istilah yang ringkas lah. Ya, kalau baca kitab faraid itu dia macam-macam lah, dia punya cara penderafan ataupun cara ulama menulis definisi tu. So saya tak nak pergi detail tu, yang penting kita faham je lah. So bila kita sebut takharush tu, kita faham ia adalah konsep adanya waris yang menarik diri. Dia menarik diri daripada dia menerima harta pusaka, dan harta pusaka dia itu diberikan kepada waris lain lah, sebab dia tarik diri maka adalah orang lain yang terima. Ataupun ditarik diri secara umum, maka yang menerima tu adalah yang dalam waris-waris lain lah. Dia tidak menyatakan secara jelas dia tolak kepada siapa, tapi yang pentingnya dia tak nak, macam tu. Baru ni pun ada, minggu lepas pun ada. Dia tak nak, sudah tak nak. Tak apalah tak nak tu, sama ada diberi balasan kepada dia, adanya satu balasan ataupun tak ada balasan langsung. Balasan ni pun kadang-kadang dia kira macam adik-beradik, kadang-kadang dia tak kira sangat, dia kira bayar sikit-sikit ajalah, ataupun just sebagai tanda menghormati dia tarik diri, itu adalah balasan sedikit dibuat macam tu. Sama ada balasan ada ataupun balasan tu tak ada, adanya konsep, adanya yang menarik diri, maka kita kata pembahagian harta pusaka tersebut dibuat secara takharush, dan dibuat secara penolakan hak, sama ada seorang waris ataupun ramai waris. Dan kita akan lihat dia punya situasi-situasi yang berlaku pada hari inilah. Sekali fikir, senang je tarik diri, buang je lah dia. Dia tidak semudah macam tu. Dia tarik diri, bukannya dia buang macam tu. Kita akan tengok. Dalil penarikan diri daripada faraid ini dibenarkan, walaupun wajib kita bahagi harta pusaka ikut faraid, tapi dibenarkan juga untuk tarik diri. Tarik diri itu sebahagian daripada faraid. Itu cara dia. Bukannya tak nak bagi ikut faraid sebab kita tak nak. Tak nak tu kena ikut faraid lah. Cara tak nak tu kena ikut faraid. Dalilnya ialah kematian sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni dia meninggalkan 4 orang isteri, dan salah seorangnya, sebenarnya isteri yang ditinggalkan ini Numadir binti Al-Asbagh. Ada yang kata Tumadir binti Al-Asbagh. Ustaz Akmal tegur saya, dia kata mungkin nama Tumadir, tapi saya rujuk pada rujukan saya tu nama Numadir. Jadi saya tak pastilah, kalau ada Tumadir pun Tumadir lah, kalau sebab beberapa
rujukan saya itu memang Numadir kan. Tak apalah. So saya sebut Numadir lah sebab saya jumpa rujukan tu. Kalau saya silap, maknanya pembetulan lah kat situ. Dia sebenarnya isteri yang ni dia sudah pun Abdul Rahman bin Auf cerai semasa Abdul Rahman bin Auf kita panggil apa, bedridden. Dia sudah pun sakit yang membawa kematian. Dia panggil apa, sakit maradul maut. Pada masa itu Abdul Rahman bin Auf sedang sakit, tapi pada masa sakit tersebut Abdul Rahman bin Auf menceraikan Numadir ni. Jadi kat situ banyak ulama bahas sebab dia ada pula dalam bab maradul maut, adakah cerai, lafaz cerai yang dibuat oleh seorang yang sakit dalam keadaan maradul maut, bagaimana kesannya? Bagaimana kesannya? Ada yang mengatakan jika dia menceraikan isteri dia tu dengan berniat supaya isteri yang tu tidak menerima harta pusaka, maka perceraian itu sah, tetapi harta pusaka tetap diwarisi oleh isteri tersebut walaupun selepas habis tempoh iddah. Sebab niat dia tu dah tak betul. Jadi kesian dekat isteri tu, dahlah mana macam last minute dia diceraikan kan, tapi maknanya perceraian tu dibuat oleh si mati tu dengan niat supaya isteri yang seorang ni tak menerima harta pusaka. Ada ulama yang kata sampai habis iddah pun still yang terima harta pusaka, tapi perceraian tu sah lah sebab segi fiqahnya apabila adanya talak tu maka sah. Tapi itu perbahasan yang panjang lebar di dalam bab maradul maut. Kalau kita ada masa mungkin kita boleh tengok balik lah, tapi saya tak berniat untuk review maradul maut tu, sebab kalau nak review maradul maut saya kena prepare dulu. Saya bukannya ilmu dalam kepala semua benda juga. Ilmu ni kita kena sentiasa semak kembali lah. Tapi isu ni adalah juga timbul dalam kes menceraikan isteri dalam keadaan maradul maut. Tetapi dalam kes Numadir ni, dia selepas perceraian berlaku masih lagi dalam tempoh iddah. So dia tak timbul lah isu tu, sebab kalau dia tempoh iddah, cerai yang tolak raj'i masih lagi ada tempoh iddah, confirm lah, memang confirm isteri itu masih lagi berhak. Dan ini berlaku dalam kes Numadir. Cuma tadi ulama bahas situasi-situasi yang lain saja. Bila perbahasan tu dia akan jadi panjang lah, berkalau-kalau tu, kalau itu dan kalau ini. So dalam kes Numadir ni tak ada isu sebab walaupun diceraikan dalam tempoh maradul maut, tetapi tempoh iddah tu masih lagi belum habis. Kalau ikut yang saya faham dan ikut ingatan saya macam itulah. Jadi tak timbul isu. Memang Numadir ini adalah isteri yang layak untuk mewarisi harta pusaka Abdul Rahman bin Auf. Dan kenapa berlakunya perceraian apa semua saya tak tahu. Kena kaji detail sejarah hidup Abdul Rahman bin Auf lah. Abdul Rahman bin Auf ni dia meninggalkan harta yang banyak. Bahkan apabila berhijrah dia tinggalkan segala kekayaannya. Apabila berhijrah ke Madinah pun muhajirin, kaum muhajirin mahu membantunya. Dia cuma nyatakan, tunjukkan aku di mana pasar untuk aku berniaga. Tunjukkan di mana pasar untuk aku berniaga. Kemudian Abdul Rahman bin Auf berniaga dan mendapat kekayaan yang melimpah ruah. Banyak cerita-cerita tentang Abdul Rahman bin Auf ni, macam mana dia menjadi mungkin sekarang kita panggil milioner lah. Milioner, bilioner mungkin, bilioner. Sebab bagaimana dia menghabiskan hartanya di dalam peperangan-peperangan tu, membeli unta, kuda dan sebagainya. Bukan semua, maknanya kebanyakannya daripada Abdul Rahman bin Auf. Dan macam mana Abdul Rahman bin Auf ni diberi kekayaan yang melimpah ruah. Macam mana konsep Abdul Rahman bin Auf berniaga unta tanpa tali. Unta harga lain, tali unta harga lain. Jadi macam konsep Air Asia kan. Kalau nak bawa kalau nak makan lain, kalau ada kargo berat lain. Jadi adanya konsep diberi pilihan itu. Kalau beli unta tanpa tali, harganya diskaun lah. Sebab engkau dah ada tali engkau sendiri. Kalau beli tali unta tanpa unta pun boleh juga. So antara konsep-konsep perniagaan yang dibawa oleh Abdul Rahman bin Auf. Jadi Abdul Rahman bin Auf ni memang sahabat yang terkaya, boleh katakan terkaya. Dan apabila meninggal,
Abdurrahman bin Auf meninggalkan 4 orang isteri termasuk salah seorangnya Numadir. Dan isteri ini dalam surah An-Nisa ayat 12. Surah An-Nisa ayat 12 diceritakan tentang formula pembahagian kepada pasangan. Pagi tadi saya duduk bahas di sudut nas kan. Jadi surah An-Nisa ayat 12 tu dicerita tentang kematian pasangan lah. Maknanya kalau isteri mati, suami dapat berapa. Kalau suami mati, isteri dapat berapa. So kalau suami mati, yang mana jika suami itu ada waris furu', ada waris ke bawah ada anak ataupun ada cucu, maka isteri itu mendapat 1/8. Dan sekiranya ramai isteri, maka 1/8 itu berkongsi sesama isteri. So apabila Abdurrahman bin Auf ni dia ada 4 orang isteri, maka 1/8 berkongsi 4 orang isteri, maka setiap isteri yang Abdurrahman bin Auf mendapat 1/32. 1/8 bahagi 2 sama dengan 1/16. Dibahagi 3, 1/24. Dibahagi 4, 1/32. Jangan 1/8 dibahagi 2 sama dengan 0.5/8 kan. Betul saya ada orang tu sebab dia engineer. Betul lah juga 0.5/8. Kalau saya nak kata salah pun tak boleh juga kan. Dia bahas dengan segala macam ilmu engineering dia tu, matematik moden dia apa semua tu, jadi ringgit Malaysia sama saja. Cumanya kita nak dalam bentuk pecahan wajar. So kita tak nak nombor perpuluhan pada angka. Walaupun memang betul mungkin dalam pengajian kejuruteraan apa semua, walaupun pecahan tu dia ada titik perpuluhan. Mungkin betul lah ilmu tu. Tapi dalam ilmu faraid dia tak ada lah. Ilmu faraid ni angka ni adalah angka yang genap. Dia tak ada titik perpuluhan. Jadi 1/8 dibahagi 2 dia jadi 1/16. Dan kalau kita nak buat pengiraan faraid yang ramai isteri ni, jangan kita terus saja tulis 1/16, 1/24, 1/32. Dia akan jadi lari di sudut asal masalah tu. Itu pun kadang-kadang ada yang confuse. Mentang-mentang dia dah tahu 1/8 bahagi 2, dia pun tu hanya tulis setiap isteri 1/16. Dia jadi asal masalah dia jadi macam 16 pula. Sedangkan tak ada asal masalah 16. Asal masalah dia ialah 8. So tulis asal masalah tu mengikut yang asal tu dulu. Mengikut bahagian isteri 1/8. So kalau ada anak saja, maknanya yang lain 7/8 mungkin. So asal masalah dia adalah 8. Kalau kita dah terus bahagi, jadi macam asal masalah 16. Jadi macam walaupun mungkin jawapan akhir jadi sama, tapi cara tu sebenarnya salah lah. Sebab asal masalah tak ada 16. Asal masalah tu ialah 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. So dia tak ada 16 tu. So kadang-kadang kira macam tu dia akan jadi confuse. Selepas tu baru kita pecah. Selepas kita dapat asal masalah, kita nak buat tasheh dengan kita mencari saham dan dibahagikan kepada bilangan yang menerima saham, baru kita pecah. Jangan terus saja pecah. So dalam kes ini Numadir memberitahu dia hanya mahu menerima 1/2 ataupun sebahagian daripada hak dia. Jadi sebahagian hak dia adalah 1/32. Sebahagian daripada haknya, maka kita faham dia hanya mengambil 1/64. Mana 1/32 dibahagi 2. Dia nak sebahagian sahaja daripada hak dia yang sudah pengecil. 1/32 itu sudah pengecil, tapi dia kata memadai. Dia mengambil sebahagian an-nisfu, sebahagian daripada ataupun 1/2 daripada haknya. Jadi 1/32 bahagi 2. Jadi Numadir hanya ambil 1/64 bahagian, dan dikatakan 1/64 bahagian ini pun saya tak tahu, mungkin ada yang mengatakan hampir 10 juta lah. Kalau dia kira dalam bentuk dinar, dirham dan sebagainya pula, dan sekali dia convert itu dah ini 1/64 ni pun dah hampir, tak ingat saya pun. Kalau 8 juta mana sikit kot, 64 je. Kalau 80 juta, mana ada lagi 63 tu kan. So cuba kira lah berapa sebenarnya harta Abdurrahman bin Auf.
dan kita bahagikan kepada 64, kita dapatlah 1/64 tu berapa? Lebih lagi lah kot. Kan? Takkan 8 juta je. Kalau 8 juta kali 64, dia akan jadi baru 500 juta. So maknanya mungkin 80. Kalau 80 juta kali 64, saya pun tak tahu macam mana ni. Dia dah jadi 5, mungkin 80 juta kot, dia dah jadi 5 bilion. 5 bilion. Mungkin macam itulah kot. Tak apalah, itu kita kena cari orang lain yang mengkaji lebih detail tentang harta-harta yang ditinggalkan oleh Abdul Rahman bin Auf. Cuma hari ininya kita nak kata amalan ini ataupun perkara ini dibenarkan oleh para sahabat pada zaman tersebut, dan maka ulama-ulama faraid dia develop satu bab tentang takharuj. Dia ada satu bab tentang takharuj yang kita tak boleh pandang ringan lah. Syarat-syarat penolakan hak ini, syarat-syarat untuk takharuj ini, yang pertamanya kena waris yang mukallaf. Mukallaf ni maknanya waris yang berakal dan cukup umur. Waris yang tidak berakal, dia tidak boleh untuk menolak hak dia. Begitu juga waris yang belum cukup umur. Cukup umur ni adalah mengikut syariah. Mengikut syariah ni maknanya mengikut perundangan di negara tersebut lah, bahasa mudahnya, sebab syariah ini dia berbeza, dengan berbezanya tempat dan berbezanya zaman, kan. Boleh berubah mengikut masa dan tempat. Dia bukan cukup umur dari sudut fiqh. Cukup umur dari sudut fiqh tu apabila yang wanita ni dia datang haid, yang lelaki ni dia keluar air mani, mimpi dan sebagainya. Itu cukup umur dari sudut fiqh. Cukup umur ni cukup umur dari sudut syariah. So ada beza pula antara syariah dengan fiqh. Apakah beza antara syariah dan fiqh? Detail pula perbahasan dekat situ. Tapi kita masukkan cukup umur ni mengikut, bahasa mudahnya mengikut undang-undang di tempat tersebut lah. Mana undang-undang di negara kita, Minority Act tu ataupun tafsiran minor tu adalah mereka yang berumur kurang 18 tahun. Jadi kita pegang kat situ je lah. So kalau lah 17 tahun kita kira belum cukup umur. Kerana syariah di negara kita cukup umur itu adalah 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun Masihi kalau ikutkan. Sebab kita menggunakan undang-undang sivil. Kita menggunakan undang-undang sivil dari sudut minoriti ataupun majoriti tu. 18 tahun Masihi, bukan 18 tahun Hijri. Dah memang Malaysia dual sistem. Dui sistem, maknanya dua sistem undang-undang. So kita menafsirkan mengikut undang-undang macam itulah. Sebab itulah kita hanya tengok kad kenalan dan kita kira cukup kata umur bila birthday. Yang saya buat minggu lepas tu, dia akan birthday bulan Januari tahun depan. Cukup umur 18 tahun Masihi, ya. 2 bulan lagi lebih kurang. So kadang-kadang ada taktik juga tu sebab kita malas. Bukan kita malas, kita tak nak menyusahkan sudut technicality. 2 bulan lagi dah nak ni kan. Sedangkan dia tak boleh nak tolak hak sebab dia belum cukup umur dari sudut undang-undang, tapi tidak, orang kata apa, macam tidak praktikal untuk dia menerima hak. Sebab kalau dia menerima hak dalam geran tanah tu, saya ingat berapa orang, dekat lebih 10 orang dalam geran tanah. Jadi kadang-kadang praktikal untuk ditolak supaya dalam nama dalam geran tanah itu lebih lebih sesuai tu. Tapi adalah balasan tu. So cukup umur di sini kita ikut negara kita ialah cukup umur 18 tahun Masihi. Berkemampuan menguruskan harta dengan baik. Ya, maknanya dia bukan dia bukan orang kata apa? Dia bukan bodoh lah, bukan safih, bukan orang yang bodoh. Dia tahu menguruskan harta. Ini pun jadi susah juga macam mana nak determine bodoh cerdik ni.
Tapi kita yang nak handle ni, kita kena test lah dia sama ada dia faham ke dia tak faham. Kalau dia tak faham, lebih baik jangan dia tolak. Kena bagi hak faraid dia. Kita takut dia termasuk dalam golongan orang yang sufaha, orang yang perlu dijaga, mahjur alaihi, yang perlu dijaga harta dia dan dia tidak boleh melepaskan hak. Dia tidak boleh menarik diri. Mengetahui dan faham bahagian faraidnya terlebih dahulu. So sebelum penolakan hak ataupun takharuj itu berlaku, waris tu naklah mengetahui dan faham bahagian faraidnya terlebih dahulu. Ini yang selalunya ditanya apabila lebih-lebih kalau kita yalah kalau pergi mengajar kuliah kat masjid, kat surau pun kadang-kadang orang test kita. Mana yang lebih baik antara faraid dengan sama rata? Mana ada lebih baik, nak bertanding ke apa? Dia ingat semua benda nak bertanding ke? Kan? Yang sama rata tu pun bisa faraid juga. Maknanya apa-apa hal pun dia kena faham dan waris kena tahu bahagian faraid terlebih dahulu, baru dia boleh menolak hak, baru dia boleh takharuj. So tahu ni bukanlah bermaksud waris wajib, mana ke semua orang wajib belajar faraid untuk tahu, bukan. Sebab memang kita akui mempelajari ilmu faraid itu dia masih lagi fardu kifayah. Bukan semua orang wajib belajar ilmu faraid. Malam ni pun tak ramai sebab tak wajib, tak ramai. Membahagikan harta pusaka mengikut faraid itulah suatu kewajipan. Tetapi mengetahui ilmu faraid itu bukanlah suatu perkara yang wajib, itu memang kita akui. Dia adalah ilmu fardu kifayah. Apabila satu kampung, satu tempat sudah pun ada orang yang tahu tentang ilmu faraid, orang tu tahu tu bermaksud dia boleh kira sampai ke tasheh. Bukannya dia tahu, dia sebut li zakari mithlu hazil unthayain, lepas tu dia pun confuse macam mana nak kira. Itu belum tahu. Tahu ni mana dia tahu sehingga ke peringkat dia boleh buat tasheh lah, pecahan terakhir, dan dia boleh convert kepada ringgit Malaysia dan boleh convert kepada peratusan dan sebagainya. So memang dia ilmu fardu kifayah. Mana satu kampung tu kalau ada seorang tahu, mana lepaslah satu kampung tu. Tapi masalah sekarang, betul ke dalam satu kampung tak ada seorang yang tahu kan? Adalah kalau nak beranggapan secara baik, alhamdulillah ada. Tapi kalau kita buat survey, sebenarnya banyak aja tak tahu sebenarnya. Ramai je satu kampung tu, mungkin tak ada yang tahu pun. Mungkin tak ada yang tahu. Jadi sebab itulah doa faraid tu, dan ada sahabat-sahabat kita kat sini pun, maknanya kita nak menjalankan perkara ini supaya benda tu ada di setiap tempat tu, ada ilmu itu disebarkan. Ada ilmu itu disebarkan. Cuma doa faraid Malaysia tu dia ada pula dia punya syarat, dia tidak boleh, maknanya dia kena seorang yang bebas lah. Sebab itulah saya pun tak apply kat situ, sebab saya pun banyak juga pegangnya. Yang tu pegang yang ni, jadi tak apalah saya sebarkan cara saya lah. Yang boleh pergi cara tu dan boleh pergi cara lain-lain lah. So memang ilmu faraid itu memanglah fardu kifayah, tapi membahagikan mengikut faraid adalah fardu ain. So waris tu dia kena tahu dulu hak faraid dia kena carilah, dia kena cari orang yang tahu. Dia mungkin selalunya akan cari imam, dan imam pun mungkin ramai juga imam yang tak tahu secara detail. Jadi kena carilah siapa yang tahu dan dibuat pengiraan secara yang asal, faraid yang asal tu dulu, barulah dia boleh buat decision untuk dia takharuj. Baru dia boleh buat decision untuk dia takharuj setelah dia tahu hak faraid dia terlebih dahulu. Kerana pembahagian mengikut faraid itu adalah tilka hududullah kan, tilka hududullah. Itu adalah suatu ketetapan daripada Allah, surah An-Nisa ayat 13 kan. Maknanya itu adalah ketetapan, kita ikut ketetapan itu dulu, kemudian barulah penolakan itu berlaku setelah mengetahui dan faham. Kalau dah tahu tak jadilah tolak. Tak jadi tolak, itulah pembahagian yang betul. Sebab kita tak nak melepaskan hak dengan tidak sukarela. Jadi syarat penolakan hak itu adalah melepaskan hak dengan sukarela. Selalunya pengalaman saya, kalau ada seorang waris melepaskan hak, waris yang lain juga akan ada seorang lagi melepaskan hak. Kan, last sekali keseluruhan waris melepaskan hak kepada satu waris. Saya minggu lepas juga saya maknanya itu pun saya tak sangka waris tu dia melepaskan hak. Sebab bila kita pergi pusaka kecil,
Kadang-kadang kita tak tahu harta tu berapa, lebih baik kalau kita handle yang bukan di sekitar office lah. Kalau saya ni di Melawati, kalau sekitar office saya mungkin saya boleh agak berapa market value tu. Kalau tempat-tempat yang jauh, saya tak tahu market value. Dan market value ni pun unit pusaka kecil dia tak bagi tahu kepada peguam. So susah juga kadang-kadang. Dan ialah kita bolehlah kena buat research further lah untuk tahu market value kadang-kadang untuk kita bincang supaya kita boleh terjemahkan faraid itu dalam ringgit Malaysia dan barulah orang mudah untuk nak tolak ke nak terima ke apa. So apabila pegawai unit pusaka kecil beritahu nilai harta pusakanya sekian-sekian, maka ada waris menolak hak. Kan dia dah tahu hak dia kan, dia tolak. Kemudian ada waris yang lain juga tolak lah sekali, jadi tolak lepas seorang-seorang kan. Pegawai pusaka tu akan tanya, dapat verification lah. Bila hadir tak ada masalah. Sebab verification tentang penolakan hak itu dinyatakan secara direct seorang demi seorang dan dicatatkan oleh pegawai pusaka itu di dalam perbicaraan. Kalau yang tidak hadir, saya tak nak, tapi saya tak nak sign apa-apa, itu jadi masalah. Bila dia tak nak, dia kena sign borang dia menolak hak dia tu lah, sama ada borang DDA. Borang DDA tu dia ada tiga apa, sama dia nak terima mengikut faraid ataupun nak lantik pentadbir ataupun dia nak lepaskan hak dia. So dia kena tanda tangan lah dia nak lepaskan hak dia. Kalau mahkamah dia ada sama ada affidavit persetujuan ataupun setengah tu dia buat dalam bentuk surat akuan bersumpah. Ada setengah tu kita buat dalam bentuk perjanjian permuafakatan keluarga. Itu siap. Macam-macam lah kita buat dalam bentuk jadual ke apa ke. Kalau tanah tu banyak sangat, maknanya yang ni ambil tanah ni, yang ni ambil tanah ni. So tengok kepada kes lah bagaimana penolakan hak itu boleh berlaku. Tapi dia kena sign lah. Dia tak boleh tak nak tapi tak nak sign. Bila tak nak dan tak nak sign, dia dikira sebagai dia belum lagi melepaskan hak dia, maka dia perlu diberi hak faraid dia. So itu pun kena faham jugalah. So kena melepaskan hak itu secara sukarela selepas waris tu faham hak faraidnya terlebih dahulu. Tak masuk kiraan lagi ni kot, tapi tak apa. Itu tak ada masalah, kita bukan rahsia mana-mana. Isu-isu yang selalu timbul di dalam takharus ni ialah ahli waris yang belum cukup umur lah, belum cukup umur tadi, maka dia tidak boleh menolak hak. Maka dia perlu menerima mengikut haknya di dalam faraid. Cuma dilantik wali mal dia, dilantik penjaga harta dia, ataupun kadang-kadang disebut dilantik sebagai pemegang amanah kepada waris yang belum cukup umur tadi. Ini pun ada saya satu kes tu tak selesai lagi sebab dia kahwin dua, anak bongsu daripada isteri kedua ni saya ingat sekolah rendah lagi. Nak tunggu 18 memang lambat lagi lah sebab sekolah rendah. Asalnya dia orang nak bagi okey rumah ni isteri pertama, rumah ni isteri kedua. Tetapi yang belum cukup umur ni dia tak boleh nak tolak hak. Yang lain dia boleh tolak hak. Anak-anak daripada isteri pertama yang ni dia tolak hak daripada rumah ni sebab ini nak bagi dekat dia tahu ini mak dia madu kepada mak dia. Yang ni pun dia tolak. Bagi macam itulah. Yang ni kira harta ni ambil kepada keluarga isteri pertama, harta ni ambil kepada keluarga isteri kedua. So siapa yang akan ambil dalam keluarga isteri pertama, keluarga isteri kedua tu tak apalah dalam bincang kemudian, ataupun bagi dekat ibu ni lah, isteri si mati ni saja, tolak kat dia aja dulu. Tapi benda ni tak boleh dibuat sebab adanya waris yang belum cukup umur. Tadi dia tidak boleh menolak hak dan dia pun baru sekolah rendah, mungkin umur 9-10 tahun. Nak tunggu 18 tahun tadi. Jadi yang tak cukup umur tadi dia akan dapat semua harta. Termasuklah yang sudah decide nak diberi kepada isteri pertama. Jadi dia bahasa orang kampung ni, bahasa dia, oh adik aku ni kacau harta-harta untuk mak aku. Sebab dia ni daripada keluarga isteri pertama. Adik dia yang bongsu tu daripada isteri kedua lah, sebab yang pertama ni dah tua lah, tak melahirkan anak. Yang muda ni pula yang melahirkan anak. Jadi memang adik-adik dia, adik-beradik sebapa lain ibu tadi yang muda-muda tu daripada isteri kedua lah. Jadi seolah-olahnya
bagi dia orang adik dia yang bongsu ni telah mengacau hak untuk mak dia. Sebab dia orang dah decide dah, dia orang boleh decide berdasarkan perwatakan arwah tu pun. Mungkin arwah dah bagi hint secara mulut dia mana harta-harta yang dekat sini bagi dekat yang isteri pertama, harta-harta dekat sini bagi dekat isteri kedua, dan pembahagian tu nampak secara adil. Tapi tak boleh nak buat lah sebab tak ada instrumen hibah tu tidak dibuat. Dia mungkin hanya berdasarkan perlakuan dia sahaja menyebabkan waris tu tahu ini yang isteri pertama, isteri yang kedua. Tapi bila kita nak buat dari sudut pengurusan, waris yang belum cukup umur tadi, bahasa kasarnya dia akan kacau keseluruhan harta lah. Maknanya semua geran tanah itu ada dalam 8 keping geran tanah. Semua 8 keping geran tanah itu akan ada lah nama waris yang belum cukup umur itu, dan mak dia itu isteri kedua si mati akan menjadi pemegang harta. Jadi yang isteri pertama ni rasa tak puas hati lah. Sebab kita dah setuju 4 tanah ni untuk isteri pertama, 4 tanah isteri kedua, tiba-tiba anak bongsu daripada isteri kedua ni masuk juga nama dia dalam tanah-tanah yang isteri pertama. Jadi payahlah. Sebab dia mungkin kalau kita kata nanti dia cukup umur, dia akan lepaskanlah kepada keluarga isteri pertama. Kalau dia tak lepas, so jadi itu memang menjadi satu isu. Sebab itulah kena faham faraid dulu. Kemudian kita buatlah instrumen tu. Bila faham bahawasanya benda tu yang akan berlaku apabila kita ada anak yang belum cukup umur, dan kita orang lain lah, bukan kita. Mana seorang tu dia ada isteri yang ramai macam tu, dia kena faham lah, dia kena buat betul-betul lah instrumen tu supaya tak berlaku isu tu. Dan isu ni pun saya belum boleh selesaikan lah sebab dia dah jadi isu lain lah pula. Jadi yang abang kakak ni rasa macam adik aku ni kacau harta mak aku pula. Dia macam tu. Yang mak dengan mak ni saya tak jumpa lagi. Saya jumpa anak-anak dia dulu kan. Saya jumpa anak-anak, sebab anak-anak pun dah cukup umur, cuma seorang tu je. Semua seorang tu je yang dia tak cukup umur. Yang lain cukup umur. Tak tahulah kenapa ada lagi rezeki. Dia adalah anak. Itu kan anak pun kita tak tahu bila anak ada. Jadi itulah, bila tak cukup umur dia memang tidak boleh menolak hak. Waris okumenter ataupun tidak sempurna akal juga tidak boleh menolak hak. Dia hendaklah dilantik penjaga harta dia. Kalau di pusaka kecil dia panggil TSA, tidak sempurna akal. Dan yang belum cukup umur dan yang tidak sempurna akal ni selalunya pegawai pusaka akan masukkan caveat pendaftar, dia panggil borang hash. Dia akan masukkan borang hash dan dia terus saja daftar di dalam geran tanah tu adanya caveat pendaftar. Walaupun dipegang pengamanahan bahagian yang belum cukup umur dan okumenter tadi, tetapi dia still masuk caveat pendaftar supaya penjaga, pemegang amanah kepada waris yang belum cukup umur ataupun waris yang ada masalah mental tadi, tidak sempurna akal tadi, tidak menyalahgunakan pengamanahan yang diberi kepada dia. Selalunya kalau pergi pusaka kecil dia akan masuk caveat pendaftar lah. Dan ada kes yang saya buat bila kita nak dapatkan order for sale pun, dia dapat order for sale yang bahagian lain lah. Bahagian yang seorang ni tetap tak boleh nak dijual beli kerana dia belum lagi cukup umur. So belilah bahagian orang lain dulu. Belilah, kita buatlah SMP bahagian orang lain dulu. Dia beli contohnya 1/8 tu tak boleh dibeli contohnya. 1/16 adalah milik dia. So dibeli adalah SMP adalah 15/16. Sebab 1/16 tu tidak dilepaskan caveat pendaftar contohnya. Itu bahagian-bahagian pengurusan lah. Macam itulah. Sebab itulah kalau kita ada yang okumenter ni, saya selalu nasihatkan, macam autism apa semua ni, saya selalu nasihatkan kita ambil perlantikan jawatan kuasa untuk orang dan estate bawah Seksyen 58 dan 59 Akta Kesihatan Mental 2001. Sebab apabila dilantik okumenter ni, dia punya jawatan kuasa untuk orang dan estate berdasarkan Akta Kesihatan Mental 2001, jawatan kuasa tadi dia boleh
menguruskan harta OKU mental ni masa orang tu hidup dan selepas orang tu mati pun. Tak payah nak buat pusaka dia dah sebab jawatankuasa tu hidup. Masa masa orang orang OKU mental ni hidup pun jawatankuasa yang handle. Lepas dia mati pun jawatankuasa juga handle. Dan kalau nak buat jual beli pun jawatankuasa yang decide. Dan kalau dah ada jawatankuasa ni maknanya caveat pendaftar tu saya ingat boleh kita minta untuk dibuang. Sebab jawatankuasa untuk orang real estate ni dia di bawah akta kesihatan mental. So jawatankuasa tu macam prevail. So apabila lantik jawatankuasa maka jawatankuasa ni boleh buat apa saja. Dan kalau nak jual pun kita still kena minta order for sale tetapi dia agak mudah lah. Dia agak mudah. Sebab kalau yang occupant tadi meninggal pun kita tak payah buat pusaka. Jawatankuasa tu aja boleh bahagikan. Jangan bahagikan ikut faraid lah kita advance dia. Tapi maknanya prosedur tu akan jadi lebih mudah. Kalaulah melibatkan waris yang mental. Masa dia hidup ni kita dah lantik terus jawatankuasa. Yalah kadang-kadang orang dari hidup bukan dia ada harta sangat pun. Tak apalah mak dia jagalah. Betul lah mak dia jaga tapi kadang-kadang ada juga harta dia. Kalau dia tu adanya takaful ke apa ke ataupun dia akan menerima harta daripada ayah dia meninggal selepas tu akan adalah dia harta yang dia terima tu. Sebab tu kalau lah jawatankuasa tu dilantik maka lebih mudah untuk menguruskan harta bagi yang OKU mental ni lah. Tapi banyak juga kes yang saya handle berebut nak jadi jawatankuasa tu. Kalau nak berebut jawatankuasa tu kita kena masuk interparty application lah. Dia akan jadi macam-macam lah perbahasan. Kalau lah berebut nak jadi jawatankuasa tu kan. Berebut nak jaga budak OKU mental. Aduh lah. Nak jaga pun berebut. So tak apalah, baguslah nak jaga tapi berebut tu pening juga sebenarnya. So itu bagi yang tidak sempurna akal, so dia tidak boleh melepaskan hak, dia kena terima haknya mengikut faraid. Kemudian yang jadi juga masalah bagi waris yang tidak pandai menguruskan harta tadi, kita kata apa? Lembam, kita kata macam bodoh tadi kan, ataupun safih, sufaha. Kita pun susah untuk decide sebab dia tidak ada suatu garis panduan macam mana sebenarnya orang yang pandai dan orang yang tak pandai. Dan selalunya antara isu yang yang timbul kepada saya isu penagih dadah. Sebab penagih dadah ni pun dia ada pula dia punya level, dia kronik tak kronik kan. Tegar ataupun tidak tegar kan. Kalau asyik keluar masuk pusat serenti. Dan kita katakan sebenarnya yang penagih dadah ni dia tidak pandai pun menguruskan harta bagi saya sebab dia hanya pandai membeli dadah sahaja. Kan? Tapi kita tak ada satu undang-undang, saya cuba juga cari mana di Indonesia ke apa tentang penagih dadah juga saya tak jumpa lah kalau ada. Jadi penagih dadah di Malaysia ni masih lagi presumption of law-nya masih lagi pandai menguruskan harta. Penat sebab saya pun ada beberapa isu yang saya jumpa penagih dadah ni memang penat lah. Sebab dalam masa berapa minit pun dia boleh tukar. Sekejap dia setuju nak bagi harta ni kat mak dia. Sekejap mana boleh bagi kat mak dia. Dia nak juga. Jadi macam, aduh lah. Kita nak, kan. Yang dia dah tanda tangan tu pun kita masih lagi was-was. Lepas ni tarik balik tak jadi. Dia tanda tangan ni lawyer tak cerita habis. Penat kita sebab kita tak ada suatu peruntukan undang-undang untuk tackle harta-harta. Contohnya penagih dadah lah, penagih dadah ni dia punya behavior dia tu tak boleh nak ni sangat kan. Kalau penagih dadah ni kadang-kadang saya pergi jumpa di rumah waris lah, bukan jumpa di office saya. Jumpa di office saya kan dia mengamuk di office saya, habis office saya. Bahkan jumpa di rumah waris selalunya dia akan ada orang yang control dia punya behavior tu lah. Dan kita rasa lebih selamat lah, secure. Lepas kita kena explain kat dia, explain pada seorang penagih dadah tegar. Sebab dia adalah ahli waris. Ahli waris. So ini adalah antara isu yang timbul. Tapi ialah saya kata kita kena bagi hak dia. Tapi kadang-kadang mana adik-adik dia kata bagi hak dia macam mana. Kalau bagi hak dia habis dia beli dadah. Ya, bagi kat isteri dia lah. Isteri dia yang monitor. Jadi benda tu memang logik macam tu. Tapi itu adalah hak dia yang betul kita kata dia ni memang tak pandai. Tapi dah tak ada undang-undang yang secara jelas
membagi guideline kepada kita, sama ada kita boleh, sebab kalau kita silap macam tu jadi masalah dari segi pengurusan tu. Itu yang saya highlight benda ni sampai ke Majlis Agama Islam Selangor dan sebagainya, tapi lebih kat perbincangan sajalah, tapi tak jumpa suatu, mungkin satu tesis perlu dibuat tentang kategori penagih dadah yang mana masih lagi boleh urus harta, yang mana tidak boleh urus harta dan sebagainya lah. So, isu waris yang dipaksa melepaskan hak, ini juga ada berlaku kadang-kadang, sebab kakak-kakak dia ni semua dah queen control kan. Dia seorang saja anak lelaki yang bongsu. So dia macam, kalau dia tak lepaskan hak dia kena marah kakak-kakak dia. Saya pun ada satu kes tu, pagi dia lepaskan hak, petang dia call balik, tak jadi saya nak terima hak faraid saya. Padahal saya dah pagi tu dia melepaskan hak. Sebab tadi saya datang kakak saya tuan. Sebenarnya saya nak rugi saya dia dapat sikit, saya nak banyak. So saya terpaksa bagi dia hak dia lah, sebab sebelah petang tu dia dah call balik, dia kata dia tak nak melepaskan hak dia, cuma tadi dia dipaksa oleh kakak-kakak dia. Saya kata saya kena bagi tahu balik lah kakak-kakak awak, yang awak ni tak apalah, tak bagi tahu lah, tak apalah bagi tahu, dia tak ada dah. Dia tak ada bersama kakak dia dah. Kan, kakak dia nak marah dia mana pun lantak lah. Tapi setelah dia tahu hak dia tu, dia nak hak dia lah, sebab dia kata dia pun ada banyak komitmen dan sebagainya lah. So janganlah kita paksa waris yang lain nak bagi sama rata dan sebagainya. Kita kena terangkan hak faraid dan biar dia decide betul-betul lah setelah dia memahami hak faraid. So ahli waris bersepakat tanpa mengetahui hak faraid, ini adalah suatu kesilapan yang besar, sebab ialah sudah semua orang kata sama rata, saya pun sama rata lah. Rupanya bila kita kira ini hak faraid engkau, banyaknya aku bagi. Banyaknya aku bagi, kemudian kata, yalah tuan jumpa saya pun benda dah selesai, saya nak uruskan perkara lain kan. Contohnya kadang-kadang jumpa tu dah terlewat kan, dah terlewat macam tu je lah. Oh yang lain tu untuk harta ni yang belum dibahagikan, nak masuk barang P ni, harta yang tertinggal ni, yang ni saya tak nak lah sama harta, saya nak hak faraid saya. Tak apalah, tapi yang dah lepas tu nak buat macam mana, sebab persetujuan sudah diberi kan. Jadi sebab itulah muafakat ke apa ke, faraid datang terlebih dahulu. Faraid nombor satu, kemudian datanglah nak bermuafakat, nak sama rata dan sebagainya selepas mengetahui hak faraid terlebih dahulu. Hari ini kita tak masuk kira-mengira, kita just bincang situasi-situasi ini saja. So tujuan penolakan hak ini dibenarkan kerana pertamanya menjaga keharmonian keluarga lah. Kadang-kadang permuafakatan itu nampak lebih mengharmonikan keluarga. Sebab ialah adik-adik lelaki bagi kepada adik-adik perempuan, jadi gembira lah adik-adik perempuan ni, rasa baguslah abang-abang aku, jadi lebih mengharmonikan. Dan kadang-kadang memang kena buat penolakan hak bagi harta-harta yang memang agak maknanya tidak praktikal untuk diberi secara faraid. Seperti buku, pen. So kadang-kadang kena lepaskanlah. Kereta pun takkan, memang tak boleh pun takkanlah dalam satu geran kereta tak ada dua nama. So satu geran kereta tu satu sajalah nama, dan maknanya kena lepaskan hak lah. Walaupun lepaskan hak tu, orang tu kena belilah. Kalau kereta selalunya kita kata jual lah. Jual. Maknanya dilepaskan hak dengan adanya imbuhan, dengan adanya imbalan, dengan adanya iwak tadi, dengan adanya balasan. Barulah zahirnya tolak hak lah berlaku kat situ. Sebab tidak praktikal untuk dimasukkan nama waris pada satu geran kereta tu ramai waris kan. Dan ada juga kes yang waris-waris memang dia memerlukan bantuan kewangan. Jadi dia memang kena tolak hak, sebab dia tak nak pun nama dia pada geran tanah dan dia nak duit cash. Kan? So dia sangat-sangat mengharapkan supaya abang dia yang mendapat rezeki lebih banyak ni, kau belilah daripada aku. Aku memang tak nak pun tanah-tanah ni. Aku memang nakkan cash. Macam tu. Jadi penolakan hak boleh berlaku, yang mana ada duit banyak, dia boleh bantu ahli keluarga dia yang lain yang memerlukan bantuan kewangan tadi. Dan ada juga setengah kes tu memang ahli waris tidak memerlukan harta dia, sebab dia memang sudah pun kaya. Ada kes tu anak lebih kaya daripada bapa pun kan. Anak bertaraf Tan Sri, bapa pun Datuk Seri sebenarnya. Tapi anak dia seorang tu
Tan Sri ya. Anak anak lebih kaya daripada bapa dan memang anak yang Tan Sri ni dia tak nak apa harta bapa dia tadi. Dia tak nak pun. Dia tak apa, dia kata dia dah di-train oleh ayah dia dalam bisnes dan dia memang kaya raya. Harta ayah ni diberi je lah kepada adik-adik dia yang lain dan sebagainya. Sebab bagi dia sudah dapat, dia anak sulung lah. Dia anak sulung daripada isteri sulung. Daripada isteri pertama dan dia anak sulung dan dia banyak di-train oleh ayah dia dalam bidang perniagaan dan sebagainya. Dia memang harta dia banyak pada harta ayah dia pun. Kan? Ayah dia tengah naik, mungkin ayah dia terus lepas segala bisnes dekat dia dan dia lebih kaya pun kan. So tak kira lah, maknanya ada juga waris yang kaya yang tidak memerlukan harta pusaka, maka takharush, penolakan hak ni menjadi satu cara yang paling praktikal bagi kes tu lah. So situasi-situasi penolakan hak ni dia ada banyak. Apabila kita involve ataupun kita terlibat di dalam pengurusan ataupun pengiraan faraid ini, kita akan jumpa banyak situasi penolakan hak yang mana saya boleh ringkaskan kepada 5 ni lah, ataupun saya ringkaskan cara saya ni lah. Selepas ni kita akan bincang tentang pengiraan tu dalam minggu depan. So hari ni kita just tengok situasi-situasi yang mungkin berlaku lah. Maknanya dilepaskan semua hak, ada setengah waris tu dilepaskan semua hak dia. Tapi boleh juga dilepaskan sebahagian. Saya hanya nak lepaskan sebahagian hak saya saja sebagaimana yang Numadir buat tadi. So boleh dilepaskan semua, boleh dilepaskan sebahagian. Kemudian ada dilepaskan hak dia tarik diri tapi dia tidak nyatakan kepada siapa dia nak bagi harta tu. Harta pusaka tu dia lepaskan dalam akaun pusaka tu saja. Mana waris-waris yang lain ambil je lah, ambil semua. Saya tak decide saya nak bagi kat siapa, saya just kembalikan yang saya lepaskan tadi kepada akaun pusaka tu secara umum. Ada juga diberikan kepada waris-waris yang tertentu. Saya lepaskan hak saya ni kepada anak saudara saya, tapi bukan kepada kakak ipar saya. Bukan kepada kakak ipar saya. Sebab si mati meninggalkan anak perempuan, tak ada anak lelaki, tak ada ayah dah mati awal, sudah dapat adik-beradik. Adik-beradik kata saya tak nak harta pusaka ni dan saya lepaskan hak saya kepada anak saudara saya, itu anak si mati itulah. Saya tak lepaskan hak saya tu kepada kakak ipar saya. Memang dia cakap betul-betul lah. Kakak ipar tu mungkin dia kahwin lain pula dengan suami baru apa semua. Tapi anak saudara saya ni saya bagilah. So bahagian saya tu bagi kepada anak saudara saya. Itu anak perempuan si matilah. Memang boleh lah sebab dia hak dia dan dia decide. Dia decide untuk diberi tu kepada siapa dan dia decide nak bagi ramai ke, nak bagi seorang ke, benda tu boleh berlaku. Dan juga boleh berlaku sama ada seorang saja yang melepaskan hak ataupun beberapa orang yang melepaskan hak. Kalau seorang melepaskan hak macam ni, kalau beberapa orang melepaskan hak, so macam ni. So boleh juga berlaku sama ada melepaskan hak tu dengan adanya imbalan, adanya imbuhan, adanya pertukaran ataupun tanpa apa-apa pertukaran. Pertukaran tu kadang-kadang dia tukar, aku tak nak tanah tapi dengan syarat duit cash ni bagi kat aku, duit cash tabung haji ni bagi kat aku. Tapi semua tanah aku tak nak, contohnya. So dia dapat banyaklah sikit cash. Tapi cash tu pun daripada harta pusaka juga. Ada juga yang macam tu, tapi ada juga yang setengah tu maknanya imbalan itu daripada harta waris tu sendiri. So aku tolak bahagian rumah ni, bahagian tanah ni, tapi kau bagi cash daripada duit kau. Sebab cash yang dalam tabung haji ke Maybank ke bagi pusaka juga. Yang tu dia nak. Tapi yang ialah rumah tanah kadang-kadang tak praktikal kalau masuk semua nama. So dia tolak tapi dibayar dengan harga yang dipersetujui lah. So tapi kalau tak ada apa-apa bayaran pun benda tu dianggap sebagai sah lah. So ada caranya, kalau ada imbalannya macam mana, kalau tak ada imbalannya macam mana. Dan imbalan tu mungkin daripada harta pusaka, dan harta pusaka tu macam tadilah, maknanya dia nakkan daripada tabung haji tu banyak kat dia sikit.
Sebab yang harta lain tu dia tak nak dah. Maknanya tanah apa semua dia tak nak. Sedangkan tamu haji tu harta pusaka juga sebenarnya. Itu pun boleh dibuat. Asalkan adanya pemahaman tentang hak faraid yang asal dan masing-masing faham bagaimana cara nak dibahagikan. Ataupun yang selalunya kita buat timbalan tu daripada harta ahli waris lah, mana waris nak top up sendirilah daripada harta lain, lagi mudah nak kira. So itu adalah situasi-situasi yang wujud di dalam kes penolakan hak. So saya buat ni kecil. Jadi sebab saya dah saya sebenarnya cerita yang ni je. Saya cerita yang ni cuma saya buat dalam bentuk macam brainstorm tu, yang akan jadi pecah macam ni lah situasi penolakan hak dari sudut kadarnya, melepaskan semua ataupun melepaskan sebahagian daripada cara diberikan tu kepada seorang, kepada waris tertentu ataupun kepada semua secara sama rata ataupun kepada semua waris secara faraid. Macam-macam cara. Berapa waris yang nak melepaskan hak, mungkin seorang waris, mungkin beberapa waris. Dari sudut balasan, ada yang ada balasan, ada yang tanpa balasan. Balasan tu pula daripada mana? Ada yang datang daripada harta pusaka, ada yang datang daripada harta ahli waris. Ini adalah situasi-situasi yang pelbagai apabila kita menceburkan diri dalam pengurusan harta pusaka ni, dan bila kita berdepan dengan situasi tu, yang ni nak tolak tapi cara tolaknya begini dan begini itu sudah pun ada dibincang oleh ulama dan ada cara pengiraannya yang kita akan bincang di dalam kelas yang akan datang lah, di dalam minggu depan minggu depan insyaAllah ada kelas seperti biasa. Kita dah berehat 2 minggu dan ialah kalau ada masa memang kita akan ada lah kelas ni, cuma waktu-waktu yang saya tak boleh tu tak boleh lah kan. So insyaAllah kita akan sambung tentang pengiraan takharuj dan saya akan bagi beberapa contoh sebagaimana dalam slide saya tu untuk kita bincangkan dalam perbincangan pada minggu hadapan. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang tu kelemahan diri saya. Terima kasih kepada mereka yang menyertai dan semoga kita mengharapkan perbincangan kita ini, kelas kita ini dikira sebagai taman daripada taman-taman syurga. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.